lelaki dengan lelaki. Anak kita dah 35 tahun tak kahwin-kahwin, kita dah bising dah. Bukan lagi tegur lagi ya, bising. Awak ni bila Alung ni bila nak kahwin, adik-adik semua dah kahwin dah. Alung bila nak kahwin, semua 35 dah. Tak kata au, bukan au, datang. Wasawit tu dia boleh beli kuih, bakah, bengkak. Kita nak kahwin sebab mungkin dia seorang gini, dia tak suka perempuan, dia suka lelaki. Dalam bilik dia gambar lelaki yang separuh bogil, dari sini pakai seluar dalam. Gambar balik tu contoh kan, contoh ya, terus kita silam je lah. Gambar David Beckham, gambar Cristiano Ronaldo pakai seluar dalam, tu dalam penuh dalam bilik dia. Itu pun nak kena cek juga. Mungkin dia ni berubah kan, bisexual lagi dahsyat. Dua-dua dia satu. Dia pun bahaya. Sudah ada golongan macam ni di Malaysia. Perempuan pun jalan, lelaki pun sama. Jadi dua kali serosak. Transseksual, dia yang menukar kecantikan. Terutamanya golongan yang lembut, golongan yang ada duit, dia beli RM10,000 pergi ke Singapura, pergi ke Thailand buat pembedahan jantina. Kakak tak percaya, kakak tengoklah filem dalam botol ini. Itu satu contoh lelaki yang transseksual. Dia dah nak jadi perempuan, bila dia nak patah jadi lelaki, dia seram. Pasal keadaan asal dia sudah berubah. Kita faham? Jadi pasangan dia seorang lelaki dengan pasangan dia seorang perempuan, ya, halal hubungan mereka hanya setelah adanya perkahwinan, pernikahan. Ini yang disebut oleh dalam kitab. Pernikahan yang mengikut syarak. Ada pernikahan tak ikut syarak, macam pernikahan pengikut Tuhan Harun, contoh. Ataupun ajaran sesat yang lain, nikah batin. Nikah batin, dia tak ada wali, tak ada saksi. Yang ada temu dia nikah. Tak payah isi borang, tak payah pergi khusus kahwin, nikah. Itu dipanggil nikah batin. Itu bukanlah perkahwinan yang mengikut syariat. Macam pengikut ajaran Syiah mengamalkan nikah mut'ah pun tidak mengikut syarak. Sebab nikah mut'ah ialah nikah yang ada jangka masa. Hari nikah besok, dalam akad nikah sebut untuk semalam je, besok cerai. Itu dia nikah mut'ah. Dalam ajaran kita Ahlussunnah wal Jamaah, nikah mut'ah ini haram hukumnya. Tapi dalam Syiah boleh. Itu yang kita perangi sekarang. Kerana nikah mut'ah ini membuka ruang kepada perzinaan berlisit. Orang muda-muda suka. Orang muda yang tak tahu apa-apa, dia akan terpesona dengan konsep nikah mut'ah. Kita kena faham kenapa di Malaysia ni ajaran Syiah diperangi. Bukan kerana mereka terkeluar daripada Islam. Jadi risau kadang-kadang ada setengah pihak buat ceramah, mengenal beza antara Islam dan Syiah. Ini bahaya. Bukan kita kata Syiah betul, tidak. Tapi Nabi dah sebut dah,
akan terbagi umatku ini kepada 73 golongan. Semuanya masuk neraka melainkan satu saja, iaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Pada Syiah tu pun dia, sebab asal usulnya dia mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia tidak menduakan Allah, dan dia tidak menolak Nabi itu sebagai Rasul. Muhammad bin Abdullah SAW itu sebagai Nabi dan Rasul. Tapi ada benda-benda lain yang berbeza dengan kita. Dia mengkafirkan sahabat, mengkafirkan isteri Nabi dari ibu. Kita ada dia. Seperti juga kita tidak boleh terima golongan Wahabi melemparkan tobahan kepada keluarga Nabi Ahlul Bait. Kita ada dia. Kita Ahlussunnah Jamaah, kita menganggap Ahlul Bait, keluarga Nabi dan sahabat Nabi itu seumpama aur dan ubin. Dia sama-sama naik. Keluarga Nabi pun tersayang, sahabat Nabi pun tersayang. Tak ada yang lebih, tak ada yang kurang, sama. Kerana semuanya itu adalah dari kalangan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tak ada beza. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun sahabat Nabi kan, wahai sepupu Nabi kan. Jadi nikah mut'ah tadi, bukanlah pernikahan yang dibenarkan di dalam syariat. Apa nak kena tahu juga. Baik. Ini menunjukkan Islam berusaha menjaga generasi manusia dengan perkahwinan semata-mata. Jika perkahwinan tidak dibenarkan, manusia akan pupus. Maksud pupus manusia di sini ialah generasi manusia yang berketurunan. Itu maksudnya. Kalau bukan tak ada rasa perkahwinan, berkahwin tak ada pernikahan, manusia berkahwin juga. Betul kan? Kalau katalah dalam dunia ni tak ada langsung manusia yang bernikah, ada isteri, ada suami, dia ada boyfriend, girlfriend, hidup bersama, berseluruhkan, ada anak, berkahwin tak dia? Berkahwin. Dia berkahwin. Sebab tu kadang-kadang kita kena beza nikah dengan kahwin. Kena beza walaupun disebut majlis kenduri nikah kahwin. Betul tak? Majlis nikah kahwin kan. Lepas nikah boleh tak kahwin. Tetapi berbeza nikah dengan kahwin. Setiap yang bernikah memanglah berkahwin, tapi setiap yang berkahwin itu belum tentu bernikah. Kalau dia bersetujukan sampai dapat anak 2-3 orang, dia berkahwin, tapi dia tidak bernikah, tak ada hubungan. Ya, boyfriend, girlfriend, tidak diikatkan. Itulah yang terjadi, yang banyak terjadi di negara-negara barat. Bersetujukan, living together itu satu normal dalam kehidupan, benda yang biasa, tidak aib. Masyarakat dia tengok. Di Malaysia pun sudah mula jadi macam tu. Macam kita terbaca dalam satu, saya terbaca dalam satu akhbar pertanyaan, dia mengaku dia hidup bersama dengan kepada lelaki dia, dengan boyfriend. Kerana kos hidup di Putrajaya yang tinggi, dia dah ada boyfriend. Dia ni perempuan, dia tanya pada ustazah, ustaz ke ustazah, dia kata dia memang duduk bersama dengan teman lelaki dia, dan mereka ada rasa percaya mempercayai. Dia kata teman lelaki ni seorang yang sangat baik dengan dia, tak pernah ambil kesempatan daripada dia, walaupun hidup sama. Dia tidur sebilik, tidur sekatil, tapi tidak terjadi perzinahan.
Itu yang nampak macam baik. Yang lain macam saya cerita tadi, siang ni saya baca Mustika. Awak komputer buat dah rosak tu macam mana? Bacalah baca buku, majalah, isi masa yang ada terluang lah. Baca Mustika sampai anak dah besar panjang, suluk 34 tahun, mak bapak tidak berkahwin pun tak kahwin. Bila perempuan ni nak bernikah, dia jadi kecewa kerana bapak dia yang dipanggil bab ayah sudah boleh. Sebenarnya syarak tak iktiraf sebagai ayah dia. Tak iktiraf. Bapak insan yang dipanggil ayah, dipanggil abah tu tidak boleh mewalikan dia untuk perkahwinan dia. Kecewa dia. Jadi benda ni dah berlaku dalam masyarakat. Masyarakat kita ni dah berlaku bersetujukan sampai beranak penak ni dah ada dah. Itu yang dimaksudkan manusia yang pupus, manusia yang berketurunan bukan pupus. Manusia tetap di selagi dunia ni masih wujud, manusia akan tetap wujud. Tapi manusia berketurunan tu lah akan pupus kalau perkahwinan tidak dibenarkan. Sekiranya tidak dibenarkan, manusia akan hidup dalam kecelakaan, sedangkan Allah SWT hanya menghendaki kebaikan untuk hamba-Nya. Dalam kitab disebut begini kerana itulah yang berlaku dalam masyarakat di dunia. Itu ada NGO yang berjuang di peringkat antarabangsa untuk menghalalkan LGBT, supaya LGBT ini dibenarkan di Malaysia.